Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada tema 6 iaitu kelestarian alam. Dan kita akan menyambung pembelajaran kita pada unit 18 iaitu tahukah kamu? Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Taman Negara Kita. Kita akan belajar seni bahasa iaitu pantun. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat melengkapkan pantun dan membaca pantun dengan intonasi yang betul. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat buku teks jilid 2 halaman 36. Mari kita baca bersama-sama info bahasa yang diberikan. Maksud rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Dan maksud jida ialah hentian di tengah baris pantun. Dalam rangkap pantun kedua di atas, jida ditandai oleh lambang sempang. Mari kita lihat rangkap pantun pertama yang terdapat dalam buku teks jilid 2 halaman 36. Dua barisan atas adalah pembayang dan dua barisan di bawah adalah maksud. Okey, jadi pastikan kamu menulis pantun dengan susunan yang betul, iaitu pada baris yang kedua dan keempat hendaklah ditulis ke tengah sedikit. Ni kita tulis ke tengah sedikit. Mari kita baca bersama-sama. Letak di para buah delima daun ketupat di sisi saudari. Taman negara diberikan nama, jadikan tempat indah lestari. Okey, ritma ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Jadi, kita tengok ritma baris pertama sama dengan baris yang ketiga, iaitu ma dan ma. Dan ritma baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Okey, ni kita ulang kaji ya. Kalau ada yang dah lupa, boleh tengok semula tajuk pantun dalam video cikgu yang lepas. Kita dah belajar video yang lepas. Okey, kita ulang kaji sikit pada hari ini. Jadi, baca dengan intonasi yang betul. Seterusnya, kita lihat pantun rangkap yang kedua, iaitu kita lihat jeda. Apa itu jeda? Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Ni baris tengah-tengah pantun. Okey, ditandakan dengan tanda sempang pada rangkap pantun yang kedua dalam buku teks ni. Ditandakan dengan tanda sempang, bermaksud kita kena berhenti seketika. Jangan baca terus. Jadi pantun jangan baca terus, perlu ada jeda. Maksudnya kita berhenti seketika di bahagian tengah dalam baris, satu baris pantun, baru kita teruskan baca hingga habis satu barisan. Okey, contoh. Hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Taman negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Okey, ni pantun ni cantik sebab jeda, tempat berhentian jeda dia pun mempunyai ritma yang sama. Baris satu sama dengan baris yang ketiga, baris yang kedua sama baris yang
4 ritma akhir dia. Okey, sama juga dengan yang akhir ni pun G, baris pertama, baris ketiga dia G, baris kedua A, baris keempat pun A. Okey. Sekarang kita lihat pada rangkap pantun yang ketiga. Murid-murid dikehendaki mencari pembayang maksud. Nak cari di mana pembayang maksud ni? Okey, cari di bawah tajuk telah disediakan jawapan. Kita pilih yang mana satu pembayang maksud yang sesuai untuk rangkap pantun yang ketiga. Jadi kita baca dulu maksud pantun yang ketiga. Taman negara perlu dilindungi, kitaran alam kekal selamanya. Jadi kita perlu cari pembayang maksud. Baris yang pertama, ritma akhir dia G. Dan baris yang kedua, ritma akhirnya nya. Kita tengok jawapan yang diberikan. Yang mana baris yang ketiga G dan baris yang keempat nya. Okey, ni adalah jawapan untuk pantun yang ketiga, pembayang maksudnya. Kita baca sama-sama ya. Pokok bidara di tepi perigi, pohon mempelam lebat buahnya. Taman negara perlu dilindungi, kitaran alam kekal selamanya. Okey, kita tengok rangkap pantun yang keempat. Pembayang maksud dah diberikan. Kita kena cari maksud. Okey, kita baca sama-sama. Di pohon ara ayam berkokok, di atas tanah turun sinuri. Okey, kita cari baris yang ketiga, belakang dia ritma akhir dia kok dan yang keempat ri. Okey, tengok maksud dia. Jadi taman negara banyak pokok, hakisan tanah dapat dihindari. Okey, selesai sudah tugasan kita pada buku teks halaman 36. Cikgu nak murid-murid baca semula dengan intonasi yang betul. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat pula buku aktiviti jilid 2 halaman 43. Seterusnya, kita lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 42. Aktiviti 4, cipta pantun 4 kerat berpandukan maksud pantun yang diberikan. Okey, maksud pantun dah diberikan, iaitu pada tulisan yang digelapkan. Ni adalah bahagian maksud pantun. Kita perlu susun ya. Kita perlu susun yang mana barisan ketiga dan baris yang keempat. Okey, ni adalah pembayang maksud dah disediakan. Kita tulis berdasarkan maksud pantun yang telah diberikan. Okey, kita cari sekali lagi yang mana sesuai, kita tulis di tempat yang telah disediakan. Okey, maksud pantun yang pertama. Janganlah kita melupakan hari bumi yang disambut bersama-sama pada bulan April. Jadi kita tengok maksud pantun di sini ada disebut hari bumi, bulan April. Kita cari jawapan di atas yang mana ada perkataan tersebut dalam maksud pantun. Okey, kita dah jumpa dah. Okey, ni kita jumpa yang pertama. Okey, bulan sambutan hari bumi, April tiba, semua gembira. Okey, jadi kita kena susun semula maksud pantun ni. Jadi kita kena tahu bila nokta ni, tanda nokta ataupun tanda titik ni perlu berada di akhir baris akhir. Sebab dia ada nokta yang akhir. Koma ni baris yang ketiga.
Koma kita letak pada baris yang ketiga. Ni baris yang ketiga. Ni nokta baris yang keempat. Okey, lepas tu pembayang dia ada di sebelah ni. Okey, ni adalah pembayang maksud. Pembayang maksud kita tak perlu susun. Kita terus tulis. Maksudnya macam ni. Cikgu baca, awak dengar. Lepas ni awak kena buat sendiri. Jadi kena fahamkan apa yang cikgu terangkan ni, baru awak tulis di tempat jawapan yang telah disediakan. Okey. Ikan tuba di hujung muara dalam hutan simpan jerami. April tiba, semua gembira. Bulan sambutan hari bumi. Nampak tak? Ritma akhir yang pertama, muara ra, sama dengan baris yang ketiga iaitu gembira. Okey, ritma baris kedua, mi, sama dengan maksud dia. Baris yang keempat pun mi, bumi. Okey. Cikgu harap murid-murid boleh faham dan tulis jawapan di tempat yang telah disediakan. Seterusnya cikgu nak murid-murid baca maksud yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Tengok perkataan yang berkaitan dengan maksud yang telah diberikan dan susun dulu maksud. Pastikan nokta ni ada di baris yang keempat, koma ni berada di baris yang ketiga. Okey, lepas tu tulis pembayang maksud beserta dengan maksud yang awak dah susun ni, yang kamu dah susun di tempat yang disediakan untuk jawapan yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, sampai di sini saja tugasan untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih. Bye.